Buletin utama 29 Ogos. Konvensyen Bumiputra ketiga akan berlangsung Disember ini. Kuwait meminta Malaysia mengadakan Minggu Perdagangan. Kongres Ekonomi Bumiputra ketiga akan diadakan akhir tahun ini. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata perubahan dalam sasaran dasar pembangunan negara yang menekankan usahawan Bumiputra yang bermutu perlu diberi penilaian semula di segi pendekatannya. Kita ingin mengadakan kongres ini memandang kepada pembentukan dasar pembangunan negara yang menekankan kepada aspek-aspek yang berbeza sedikit dalam pelaksanaan dasar ekonomi yang lebih menekankan kepada kualiti penyertaan Bumiputra daripada hanya kuantiti. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO di Ibu Negara sebentar tadi. Katanya cadangan yang dipersetujui oleh Majlis Tertinggi itu akan diutarakan kepada kerajaan yang bertanggungjawab berhubung pengelolaan Kongres itu. Beliau yang juga Perdana Menteri juga diminta mengulas mengenai masalah kekurangan tanah di Kuala Lumpur dan hubungannya dengan bilangan padang golf yang kian meningkat. Jelas beliau, tanah yang ada dimajukan mengikut kesesuaian dan jika ada keperluan pada masa depan, padang golf boleh dimajukan semula. Kalau pada satu ketika kita dapati bahawa padang golf itu patut dijadikan pusat bandar, kita akan mansuhkanlah padang golf. Padang golf ni bukan kalau buat saja sampai bila-bila, sampai kiamat pun dia kekal sebagai perkara padang golf. Terpulang kepada kita. Datuk Seri Dr. Mahathir juga mengulas kedudukan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Tun Daim menurut Perdana Menteri diberi tugas khas untuk mewakili kerajaan dalam perbincangan berhubung pembangunan tiga segi pembabitkan Indonesia dan Thailand di utara Semenanjung. Tugas itu boleh disifat setaraf dengan jawatan menteri. Selain itu, Tun Daim juga bertanggungjawab mengenai pembangunan Pulau Langkawi dan Labuan. Dewan Perniagaan Kuwait meminta Malaysia mengadakan Minggu Perdagangan di Kuwait bagi memperkenalkan barangan buatan Malaysia di negara itu. Permintaan ini disampaikan oleh pengurusi Dewan itu Abdul Aziz Al-Saga dalam perjumpaan tertutup dengan Timbalan Perdana Menteri Encik Ghaffar Baba pagi tadi. Encik Abdul Aziz berkata rakyat Kuwait agak kurang mengenali barangan Malaysia walaupun Malaysia sudah maju dalam pengeluaran barangan perkilangan. Oleh itu katanya usaha memperagakan barangan Malaysia boleh dilakukan di Kuwait melalui Minggu Malaysia. Dalam pertemuan hampir sejam ini, Encik Ghaffar menjelaskan kempen memburukkan alam sekitar yang dilakukan pihak asing ke atas Malaysia baru-baru ini berniat serong. Katanya Malaysia tidak sekali-kali memusnahkan hutan tropika, sebaliknya mempunyai kawasan simpanan yang luas. Beliau berkata ketika ini Malaysia sedang mencari peluang pasaran barangan perkayuan di Asia Barat. Encik Ghaffar turut menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Malaysia yang kini menuju bidang perindustrian. Malaysia katanya muncul pengeluar utama alat hawa dingin di dunia, di samping menghasilkan perisian komputer yang ada pasaran di seberang laut. Dewan Perdagangan Kuwait adalah sebuah badan yang berpengaruh dan bertanggungjawab penuh terhadap kemasukan pelaburan asing di negara itu. Timbalan Perdana Menteri berkata masalah yang dihadapi dalam meningkatkan hubungan dagang antara kedua-dua negara boleh diatasi melalui bantuan Dewan itu. Bagaimanapun katanya Malaysia menggalakkan hubungan perdagangan antara sektor swasta kedua-dua negara selaras dengan dasar penswastaan kerajaan. Encik Ghaffar. Pemilik kenderaan akan diberikan insentif sekiranya menggunakan gas cecair petroleum atau LPG bagi mengatasi masalah pencemaran udara. Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Encik Lau Heng Ding berkata kempen menggalakkan penggunaan LPG akan berjalan serentak dengan kempen mendorong pemandu menggunakan petrol tanpa pelumbum. Jawatan kuasa yang bertindak untuk mengkaji insentif bagi menggalakkan kegunaan petrol tanpa pelumbum akan membuat kajian yang sama untuk LPG. Ini termasuklah kita mungkin membuat cadangan kepada pembuat kereta seperti Proton Saga dan lain-lain di negara kita ini untuk mengeluarkan kereta-kereta yang boleh memakai LPG. Kementeriannya juga akan mengkaji dakwaan bahawa mutu enjin diesel yang diimport ke negara ini tidak setanding negara lain. Beliau juga mengumumkan 1,000 kilang di Kenal Pasti membuang sisa terjadual tetapi hanya 640 daripadanya yang mengisytiharkan maklumat bersabit perkara itu.
Beliau memberi amaran bahawa kilang yang tidak memberi maklumat boleh didenda sehingga RM10,000 menurut Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1989. Sebelum ini, Encik Law menyampaikan anugerah khidmat cemerlang Jabatan Alam Sekitar kepada kaki tangan jabatan itu. Perbuatan beberapa pertubuhan mencuri tenaga mahir dari syarikat lain dengan menawar gaji lumayan dikenal pasti satu punca kekurangan sumber tenaga terlatih. Sehubungan itu, Kementerian Sumber Manusia mahukan lebih banyak program latihan diadakan untuk mengatasi masalah itu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk M. Mahalingam berkata fenomena mencuri pekerja terlatih antara syarikat tidak akan menyelesaikan masalah kekurangan tenaga mahir. Doesn't help the industry because it only pushes wages up. It's not a good economic viable thing to do it. So is the ministry doing anything about it? You see, we can't do anything around it. We are only, people help them to have the trained people come out. The industries themselves have to see that those people are retained, give them better facilities, better arrangements, so that, and then a better understanding with one firm with the other firms. Datuk Mahalingam berkata program sumber manusia perlu ditingkatkan selaras dengan pertambahan pelaburan di negara ini. Sebelum itu, Datuk Mahalingam merasmikan pertandingan kemahiran teknikal Matsushita 1991 di Pusat Latihan dan Kemahiran Lanjutan. Beliau berkata, Institut Latihan Industri di negara ini akan ditambah untuk mengatasi kekurangan tenaga mahir. Jumlah pelatih juga ditambah daripada 3,400 orang 2 tahun lalu kepada 5,800 orang tahun ini. Kursus yang ditawarkan juga bertambah daripada 24 kepada 28 untuk membantu syarikat yang tidak mempunyai kemudahan latihan. 89 peserta dari 8 syarikat menyertai pertandingan kali kedua ini. Mereka perlu menunjukkan kepakaran yang digunakan dalam kerja seharian dalam pertandingan ini. Institut Teknologi Mara atau ITM berjaya menghasilkan perisian Pusat Sumber Sekolah Berkomputer. Perisian yang dinamakan Sutra itu dilancarkan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Tan Sri Abdul Rahman Arsyad. Pengarah ITM Datuk Dr. Mansur Saleh berkata perisian ini boleh digunakan sebagai alat pengurusan maklumat bagi meningkatkan proses penyimpanan di bahagian perpustakaan dan pusat maklumat. Ia sesuai digunakan di pusat sumber sekolah, daerah dan negeri tanpa mengambil kira saiz koleksi atau kekerapan penggunaannya. Perisian komputer ini dihasilkan dengan bantuan sebuah syarikat Bumi Putra yang akan membantu memasarkannya. Perkara ini satu benda yang saya rasa menarik dan berguna dan diperkembangkan, dimajukan di negara kita sendiri oleh orang-orang kita sendiri. Saya rasa ini satu kejayaan bagi pihak kita, pihak ITM dengan. Perisian ini lanjutan penghasilan sistem perpustakaan berkomputer institut ini pada tahun 1985 lalu. Tenaga penggerak projek ini ialah jawatan kuasa kerja yang dianggotai oleh pensyarah, profesional dan kaki tangan teknikal bidang komputer. Ketua Pengarah Pendidikan Tan Sri Abdul Rahman Arsyad ketika melancarkan perisian ini berkata pembekalan peralatan seperti komputer perlu diseimbangkan di semua sekolah. Berita lanjut selepas ini. Pastikan anda Oleh pengerusi Yayasan MATES, Encik Arifin Alias dan penasihat kanan universiti itu, Encik Bernard Zakarin. Menjelang Hari Kemerdekaan Sabtu ini, satu raptai penuh diadakan di Dataran Merdeka pagi tadi. Sambutan Hari Kemerdekaan tahun ini disertai lebih 19,000 penuntut, ahli korporat, kaki tangan kerajaan dan pasukan pakaian seragam. Baris-baris yang kemas dan teratur ini jelas menunjukkan kesungguhan peserta untuk menjayakan acara tahunan ini. Beberapa siri latihan bersama dan berasingan yang diadakan sejak beberapa minggu lalu dapat disaksikan 31 Ogos ini. Di sebalik kesungguhan itu ada yang mencuit hati. Persembahan diserikan lagi dengan perhiasan bulu arnab ditopikan anak sekolah rendah kebangsaan Cina, Jerlun Kedah. Perakan ini turut dijayakan oleh peserta kanak-kanak mini parlimen, kumpulan artis tanah air dan wakil pertubuhan setiap negeri. Kemuncak acara perarakan lintas lalu pasukan pakaian seragam. Kebersihan alam semula jadi perlu dijaga untuk membangunkan industri pelancongan negara. Setiausaha Parlimen Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Datuk Abdul Rahman Sulaiman berkata,
Dengan memelihara alam semula jadi, lebih ramai pelawat akan berminat untuk melawat kawasan rekreasi tempatan. Datuk Abdul Rahman berkata sikap cintakan alam semula jadi perlu ditanam di dalam setiap rakyat negara. Pendedahan kecantikan negara boleh menarik lebih ramai pelancong dari dalam dan luar negeri. Beliau berkata industri pelancongan penting untuk mengukuhkan ekonomi negara serta meningkatkan imej negara di seluruh dunia. Datuk Abdul Rahman juga menyeru kerajaan negeri dan pihak swasta dalam industri pelancongan memulakan persediaan untuk Tahun Melancong Malaysia pada tahun 1994. Beliau berucap pada majlis penutup promosi Pulau Pangkor dan Sri Bayu Resort di Sabah Hotel di Ibu Negara petang tadi. Beliau juga menyampaikan hadiah kepada pemenang peraduan melukis sempena promosi itu yang diadakan pada Ahad lalu. Ahli bank dan ekonomi memberikan pendapat berbeza mengenai 5 ciri utama mengukuhkan bank yang digariskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Bagaimanapun, kebanyakan mereka bersetuju pandangan Perdana Menteri adalah satu pesanan yang bernas dan pragmatik. Sesetengah mereka enggan mengulas mengenai bagaimana institusi perdagangan dan keuangan negara ini sepatutnya menyeimbangkan orientasi keuntungan dengan tanggungjawab sosial. Harga-harga saham ditutup lebih tinggi berikutan pemulihan teknikal yang dibantu oleh keuntungan besar di Wall Street semalaman dan di Tokyo hari ini. Indeks komposit BSKL naik 10.42 mata kepada 545.80, manakala indeks perusahaan maju 12.90 mata menjadi 1013.63. Pada penutup 194 kaunter meraih keuntungan, 26 rugi manakala 45 lagi tidak berubah. Berikut 10 saham paling cergas, Urus Niaga, Amanah Samara Berhad dan Amanah Saham Nasional. Ringgit ditutup lebih tinggi sedikit dalam dagangan tipis dan lengang berbanding dengan dolar yang merosot kerana berita ekonomi Amerika masih lagi lemah dalam suku kedua. Berikut kadar mata wang asing berbanding ringgit. Berita luar negeri selepas ini. Antaranya Yeltsin membantu Gorbachev mengekalkan Kesatuan Soviet. Latihan sistematik diatur menurut rancangan induk sukan bagi mencapai kecemerlangan. Senator Anwar berkata tumpuan utama pendekatan baru harus diberi kepada pengurusan sukan dan sukan berprestasi tinggi. Ini kerana kedua-duanya dapat meletakkan Malaysia pada tahap kecemerlangan yang lebih tinggi di peringkat antarabangsa. Dalam rancangan Malaysia ke-6 misalnya, peruntukan hampir 200 juta ringgit, tidak termasuk sumbangan sektor swasta dan sumbangan-sumbangan tambahan kerajaan telah pun diperuntukkan. Daripada jumlah tersebut, kira-kira 20 juta telah pun diperuntukkan untuk program pembangunan atlet negara. Beliau menambah kementeriannya akan menganjurkan Sukat Korporat ASEAN pertama pada Oktober tahun depan, diikuti Sukan Korporat Sedunia pada tahun 1993. Kejohanan itu terbuka kepada badan korporat dan universiti. Sebelum ini, Senator Anwar melancarkan sukan tahunan antara Fakulti Perubatan Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Sains Malaysia. Kejohanan Snooker 35 Challenger di Hong Kong. Pemain-pemain profesional snooker antarabangsa mengambil bahagian dalam pusingan pertama kejohanan. 4 peserta memulakan kehandalan masing-masing untuk mara ke perlawanan suku akhir.
Mereka adalah pemain pilihan kelima Gary Wilkinson, pemain pilihan ke-11 Terry Griffiths, Neil Foles pemain pilihan ke-6 dan Dennis Taylor pemain pilihan ke-9. Wilkinson mengalahkan Griffiths dengan kedudukan 5-4 sementara Dennis Taylor menewaskan Neil Foles. 55 peserta mengambil bahagian dalam perlawanan 3 peringkat. Peringkat pertama berlangsung di Hong Kong, kedua di New Delhi dan ketiga di Monte Carlo. Kejohanan ini menawarkan hadiah $380,000 Amerika. Sekian buletin utama untuk malam ini. Salam bahagia dan selamat malam.